Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Selamat kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram, tapi di YouTube channel KC Champion. Sebabnya seperti yang saya sedia maklum, anda sedia maklum, saya dah pun berkongsi tentang lebih kurang seminggu kalau tak silap saya kena live dekat sini sebelum saya dibenarkan untuk kembali live ke saluran YouTube Malam Seram. Tapi walau bagaimanapun, syukur Alhamdulillah kita masih lagi sihat, masih lagi dapat bersama-samalah dalam rancangan Malam Seram, Horror Talk Show bersama dengan saya KC. Dan apa khabar semua? Saya harap dalam keadaan baik, sihat, dalam keadaan yang mana anda tidaklah dibelenggu dengan masalah-masalah. Sekiranya kalau ada, dapatlah dipermudahkan segala urusan. Terima kasih sekali lagi. Selamat tengah malam. Jangan lupa saluran KC Champion ni hanya seketika untuk buat Malam Seram. Sebelum saya kembali ke saluran Malam Seram lah, selepas saya dah tamat tempoh daripada tidak dibenarkan membuat live atas copyright strike tu. Okey. Walau apapun, insyaAllah jikalau ada kemahuan, pasti ada jalan. Di sinilah kita berjumpa untuk saya teruskan kisah pengalaman anda. Kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, mohon maaf sekali lagi kerana tidak dapat menggunakan iaitu features-features yang dikhususkan untuk anda semua. Tapi insyaAllah nanti KC akan belanja sesuatu untuk kedua-duanya. Momok Captain dengan Momok Sarjan, kalau dah kembali ke Malam Seram, saya akan belanja sesuatu untuk anda sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan menjadi pelanggan konten berbayar Malam Seram. Dan juga kepada moderator bertugas malam ini, terima kasih KC ucapkan. Hari ini kita pun dah melangkahkan kaki ke 23 hari bulan Februari 2021. Jadi ada geng momok yang dah pun tamatkan zaman bujang pada minggu lepas, ada yang kongsi gambar kan, katanya beliau dengan isteri peminat Malam Seram KC, dan kemudian sekarang kami setiap malam boleh dengar Malam Seram together. Kemain kau jadi terima kasih banyak lah dan ada yang cakap, KC kalau berbual mic KC turunkanlah, nak nampak mulut KC. Okey. Sebenarnya saya boleh berbual macam ni. Boleh kan? Yang pertama, saya dekatkan mic dengan mulut supaya
bercerita macam ni, dia tidak lebih, okay, ini adalah voice technique lah, saya kongsi sikit lah. Dia tidak lebih macam terlalu intimate. Dia tidak intimate lah. Maknanya anda dengar saya berbual, tapi kalau saya bercerita tu macam seolah-olah anda tak dapat rasakan. Kalau saya bawa macam ni, apa khabar semua para penonton Malam Seram? Anda dapat dengar kan, lebih macam apa khabar semua para penonton Malam Seram? Lain So voice technique dalam penceritaan tu penting lah. Jadi anda tahu cara saya kawal suara, yang pertama. Yang kedua, saya block saya punya mulut daripada anda dapat lihat di kamera. Kadang-kadang bila buat live ni, dia ada masalah syncing problem. Dia live lah, time live. Bila dah upload, okey. Time live tu maknanya kadang-kadang suara saya ni akan keluar lambat, mulut saya dah bergerak dulu. Jadi untuk elakkan rasa macam tak seiras kan, tidak selari lah mulut dengan video, saya kepung mulut saya supaya ia tidak ada masalah tu bila anda menonton. Kadang-kadang dia rasa irritated anda boleh rasa macam apa ni, mulut saya lari bingit lah. Jadi itu satu lagi teknik untuk saya buat cover, sebab kadang-kadang bila buat live dia ada masalah bila bandwidth tu tak betul, dan jadi maka timbullah masalah macam ni. Jadi harap maklumlah perbezaan bila menyampaikan cerita dekat dengan mic macam ni dan jauh ni, dia tidak ada rasa feel. Jadi rasa macam rasa feel apalah aku berbual ni. Tidak ada rasa dekat dengan pencerita macam itulah. Baik, kita berkongsi kisah yang pertama, saudara. Kalau sudah bersedia, Malam Seram dengan tajuk cerita Hantu Kuaci. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih kepada Casey kerana sudi membaca pengalaman saya. Seperti yang tertera pada tajuk cerita saya, Hantu Kuaci. Dengar macam kelakar, tapi kalau kena, macam-macam bermain di fikiran. Hantu Kuaci, apa sebenarnya hantu Kuaci? Begini kisahnya. Sampai ke hari ini, bila Casey baca kiriman email saya, ia masih lagi berlaku, terjadi dalam rumah. Bila balik rumah, dah dibersihkan semua, dah disapu, tetap akan muncul kuaci-kuaci dalam rumah saya. Kadang-kadang atas katil, kadang-kadang dekat kerusi, kadang-kadang dekat dapur. Hairan ke si? Saya dengan suami rasa pelik. Dah dikemas ni. Kemungkinan besar ke si? Yelah, benda ni ada yang tersembunyi bawah sofa. Kadang-kadang ditiup angin ke, yelah kuaci kening kan, dia muncul. Tapi ini dah lama ke si? Takkan masih lagi muncul? Tak banyak Casey. Adalah beberapa biji kuaci yang boleh Casey jumpa dalam rumah saya. Jadi apa yang pelik tentang hantu kuaci ni? Begini, arwah nenek saya suka makan kuaci dalam rumah. Jadi bila arwah masih hidup, arwah suka gigit kuaci. Dia gigit, nanti kulitnya dibuang dalam plastik. Biji kuaci itu dimakan lah. Dimakan, kulit dibuang. Arwah memang suka duduk. Dah jadi satu habit makan kuaci banyak-banyak. Sampai arwah meninggal, mulalah benda pelik berlaku dalam rumah.
yang mana masih lagi kelihatan Casey biji kuaci yang kadang-kadang terjumpa Casey dekat ruang tamu. Nampaklah dalam 3-4 biji kuaci. Nanti saya sapu. Kadang-kadang dekat atas katil Casey nampak 1-2 biji kuaci. Hairan, mana datang ni? Dekat dapur. Sampai ke hari ini arwah nenek saya dah meninggal Casey. Dah lebih kurang 2 tahun lebih. Biji kuaci masih lagi boleh dijumpa dalam rumah saya. Pada mulanya rasa seram Casey. Macam mana kuaci ni boleh muncul? Tapi lama-kelamaan saya, suami dengan ibu yang tinggal bersama tidak lagi indahkanlah tentang penampakan biji kuaci dalam rumah. Tapi masih menjadi tanda tanya. Daripada mana datangnya biji kuaci ni? Tak adalah nampak hantu ke, nampak arwah dalam rumah, tidak ada. Cuma kemuskilannya timbul apabila ternampak biji kuaci masih lagi ada dalam rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Siapa yang suka makan kuaci? Kisah tadi lebih kepada pelik dan misteri, dan menakutkan jugalah sebab arwah neneknya suka makan kuaci lah. Jadi setelah arwah meninggal dah 2 tahun lebih ni, kadang-kadang masih terjumpa juga biji kuaci dalam rumah. Pelik lah. Sebabnya kalau mungkin hanya beberapa minggu, mungkin bulan lah kadang-kadang biji kuaci tu dekat bawah almari ke kan, yang mana terkeluar sebab ditiup angin ataupun nak ambil barang ternampak bawah kerusi. Okey, faham, sebab benda tu terperangkap bawah kerusi. Tapi yang ini setelah 2 tahun lebih, beliau masih jumpa, tapi tak banyak lah. Kadang-kadang 2-3 dekat tepi katil, dekat atas katil, 2-3 dekat atas lantai. Jadi dari mana datangnya? Wah, kisah ni menarik Kalau anda rasa seram ataupun tak seram lah Casey, ini setakat kuaci. Tapi ingat, kuaci yang arwah nenek suka makan tu, arwah nenek dah meninggal 2 tahun lebih yang lalu. Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Kejap lagi saya akan ketengahkan voice note daripada pengirim kita, yang mana tajuk dia, harap Casey boleh ceritakan kisah saya tentang makhluk perempuan yang baring bersama saya di atas katil ketika saya masih kecil. Kiriman daripada seorang pengirim. Kita akan kongsi sebentar nanti kisah itu. Yang ini daripada pengirim kita. Kejap Okey, ini dah baca tempoh hari. Sekejap, saya punya email mana tadi? Okey dia. Daripada pengirim kita bernama ini dia. Okey, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Ini berlaku dekat kampung saya di Johor. Di Johor. Saya ni peminat setia malam seram daripada Segamat, Johor. Kisah saya ni lama dulu berlaku. Sekarang ni saya walaupun kampung di Johor, sekarang dah berpindah duduk di Shah Alam bersama dengan isteri dan keluarga saya lah. Tapi dulu masih ingat lagi ketika satu kejadian misteri yang hanya diketahui oleh segelintir penduduk kampung berkenaan dengan seorang individu ni yang telah pun meninggal dunia. Kita sambung kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kisah daripada pengirim berkongsi terjadi di kampung Segamat. Waktu tu beliau masih lagi kecil, bersekolah. Masih sekolah rendah lagi. Sekarang dah berkeluarga, dah ada isteri, dah ada anak dan menetap di Shah Alam, Malaysia. Tapi ini berlaku di kampung Segamat katanya.
Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Casey, dekat kampung saya ni ada seorang pakcik. Pakcik ni selalu akan nampak bersama dengan isteri dia. Kemana saja dia pergi, dia akan kayuh basikal, isteri dia akan duduk dekat belakang. Orang kampung kenal dengan pasangan ni. Dan dipendekkan cerita, benda ni terjadi pada diri saya waktu tu sekolah rendah, Casey. Dan juga ada beberapa orang-orang lain. Tak semua orang nampak, tapi ada orang yang nampak. Setelah isteri pakcik ni meninggal dunia, pakcik ni sering kali keluar malam, Casey. Selalunya malam dah tak nampak dah. Suami isteri dah ada dekat rumah. Mungkin dah tidur. Selalunya mereka bangun pagi. Tapi sejak kematian isteri, pakcik ni senyap. Mungkin berkabung dalam rumah, tak campur orang, buat hal sendiri. Dah lama tak nampak, Casey. Sampaikan satu hari tu saya sedang bermain dekat luar. Waktu tu pukul 10 malam dan esok tidak sekolah. Sedang bermain dengan adik saya dekat luar, ternampak pakcik yang dimaksudkan ni pada waktu malam sedang kayuh basikal. So, saya ni dulu, Casey, memang suka dengar orang tua berbual. Jadi dengar ibu dengan ayah saya bercerita tentang pakcik dengan isteri yang dah meninggal ni. Kata ibu saya, "Bang, dah lama tak nampak Dia sebutlah nama orang tu. Tak pasti ni nama benar ataupun nama samaran. Saya gunakan nama samaran lah "Bang, dah lama tak nampak si Abang Man. Ingat tak yang arwah dia meninggal tu?" Itulah. Selalu nampak juga pagi-pagi. Tak lah, mungkin masih sedih agaknya isteri dia meninggal kan. Yelah, dua orang kan dapat. Kemana pergi sama-sama. Jadi saya masuk dalam rumah. Saya cakap, Ibu. Cakap dekat ibu saya dengan ayah saya, "Ada apa?" "Tadi nampak Pak Man dengan isteri dia tengah naik basikal." "Ish, kamu ni menyampuk orang tua berbual," marah ibu saya dekat saya. Kan isteri dia dah meninggal. Jadi Casey, sebagai kanak-kanak, kalau kita cakap macam tu, ada kalanya mak bapak kita akan marah kita. Seolah-olah kita menyampuk, kita pandai-pandai buat cerita. So macam mana, Casey? Saya buat bodoh lah. Dan saya kerap nampak Pak Man ni malam-malam kayuh basikal, Casey. Kayuh basikal tapi belakang ada pembonceng yang kelihatan pada waktu itu sama seperti arwah isteri. Jadi saya ni kalau besok tak sekolah, saya suka bermain dekat luar. Kadang-kadang 10-11 malam baru saya masuk bilik untuk tidur. Satu hari itu berita tentang arwah isteri Pak Man yang membonceng basikalnya tersebar kepada beberapa keluarga penduduk kampung di Segamat. Dan ia tersebar juga pada ibu saya. Ibu saya sampai marah ke sih? Dah. Jangan nak main luar lagi. Masuk dalam. Menurut orang-orang kampung, ada segelintir mereka mendakwa ternampak Pak Man ni kayuh basikal dengan belakang pembonceng arwah isteri. Dan cerita mitos yang tersebar sampailah ke telinga ibu saya mengatakan, kalau kanak-kanak mana yang ternampak, hati-hati, isteri dia akan datang isap darah. Tapi saya yakin ke sih saya nampak. Cuma cerita tambahan tentang arwah isteri datang akan isap darah tu mungkin nak takutkan anak-anak agaknya. Jadi ibu saya dengar cerita tu, dia marah saya. Dia kata, dah jangan nak main kat luar lagi. Nak main dalam rumah Waktu tu saya macam tak tahu kenapa kena marah. Jadi untuk beberapa bulan ke sih tak dibenarkan main dekat luar rumah. Suruh masuk dalam, tutup pintu. Dan ini dah jadi satu tabiat. Ibu saya kata selepas isyak jangan nak keluar lagi duduk luar. Sehinggalah saya dah lebih dewasa, dah faham, dan baru saya tahu kenapa agaknya ibu saya tak benarkan saya main di luar dengan adik saya pada waktu itu, kerana berita ni lah. Tapi sejujurnya saya memang pernah nampak bukan sekali, banyak kali Casey, Pak Man dan arwah isteri berbasikal pada waktu malam, walhal ketika isterinya masih hidup
Jarang sangat dia keluar waktu malam. Dia hanya berbasikal pada waktu pagi, petang, sebelum maghrib kemungkinan dah sampai rumah. Biasalah kita ni hidup berjiran, kita kenal dan tahu dengan jiran-jiran kita. Walaupun saya ni baru berusia darjah iaitu sekolah rendah, tapi saya masih ingat lagi kejadian seram ini di kampung saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah misteri di kampung Segamat. Pak Man yang isterinya dah meninggal dunia tiba-tiba muncul malam-malam hari berbasikal. Tak tahu nak ke mana. Dia tak ceritakan lah Pak Man pergi mana malam-malam, tapi dia akan berbasikal. Kemungkinan dia nak hilangkan rasa rindu kan. Bila dia kayuh basikal tu, kemungkinan lah ni saya pengandaian. Dia macam, dia kayuh basikal tu, dia akan ingatkan dia pada arwah isteri. Maka itu dia akan dapat tenangkan jiwa dia. Kemungkinan lah saya rasa waktu tu dia keluar basikal, dia kayuh. Pula bila dia kayuh tu, kemungkinan basikal dia jadi berat. Seolah-olah macam ada orang tumpang dekat belakang. Lagilah dia punya feel tu ke dalam. Walaupun kalau anda kehilangan seseorang, ya baru-baru ini kita doakan semoga anda diberi kekuatan dari segi emosi untuk menangani cabaran kehilangan seseorang. Bukan mudah kita nak berdepan dengan kehilangan seseorang yang kita sayangi, tapi kalau dah tiba masanya kita kena lawan, tapi janganlah sampai kita terbawa-bawa. Setiap yang hidup pasti akan pergi, ya. Itu satu kepastian. Tapi bila dia pergi tak tahulah. Jadi semoga kita hidup di dunia ni yang masih ada lagi nyawa, yang masih bernafas, buat baiklah. Buat baik dan jauhkanlah diri daripada menyakiti hati orang lain. Okey, seterusnya kisah yang ingin Casey bacakan. Tadi kisah Pak Man ni. Yang ini daripada pengirim kita, mana tadi kejap Okey. Pengirim yang berkongsi. Ni dia. Lemak terbuka besar pula. Sekejap saya kecilkan sikit. Katanya, Assalamualaikum Casey. Kisah ni daripada dengan tajuk Tetamu Hotel yang Tidak Diundang. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Salam Casey dan juga geng Momok. Nama samaran saya Melayu. Saya tukarlah kepada nama lain sebab susah nak sebut nama Melayu ni, macam tak kena nanti jalan ceritanya. Itu yang ditulis. Saya gunakan Man lah, Man, bukan nama sebenar. Ini nama saya yang diberikan oleh kawan-kawan saya ketika saya bekerja, Casey. Tak apa, saya tukar Melayu kepada Man. Dah berkali-kali saya cuba share dengan Casey tapi tak dapat. Saya ada kisah. Ini penampakan susuk seorang perempuan berpakaian serba putih berlaku di sebuah hotel. Kisah ini berlaku beberapa bulan yang lalu semasa saya lagi internship dekat hotel, kata beliau. Jadi pada malam tu saya melakukan shift tengah malam. Kira-kira pukul 6 pagi ketika itu berlaku. Semasa saya sedang menghantar makanan-makanan, yang ini dekat tingkat 6, Casey. Dan bilik yang harus saya hantar berada di bilik yang paling hujung dekat koridor hotel yang saya bekerja. Semasa keluar dari lift, saya perlu belok ke sebelah kiri. Selepas belok tu kena jalan lurus sepanjang jalan. Yalah, semua pun tahu kan, bilik hotel, lorong dekat bilik hotel ni memang sunyi. Kita pun tak tahu bilik ni ada orang, tidak ada orang. Dan bilik-bilik berikutnya, kadang-kadang kemungkinan bilik semua kosong. Kita tengah tolak, hanya bilik hujung yang saja berpenghuni.
Jadi apa yang berlaku adalah ketika saya pusing, dengan mata yang mengantuk pada malam tu, saya ternampak seorang wanita. Dan wanita ni kelihatan berpakaian warna putih dengan rambutnya panjang. Dia tengah duduk atas lantai, Casey. Tengah tolak ni. Toleh belakang tergerak hati ni macam, tolehlah belakang. Saya pun toleh, nampak astagfirullahalazim. Nampak perempuan ni tengah duduk atas lantai. Jadi dia sedang duduk, belakangnya menghadap saya. Jadi saya pusing tu, saya nampak belakang dia lah. Dia hanya duduk di lantai beberapa bilik jauh daripada tempat yang saya berdiri. Di hotel kami mempunyai kerusi di hadapan bilik untuk kami letakkan makanan di atas. Jadi wanita berbaju putih itu duduk di lantai di hadapan kerusi dan ia sedang duduk tapi badan dia macam gerak ke kiri kanan, pelan dia gerak. Dia hayunkan tubuh badannya, kepalanya ke kiri ke kanan. Pada mulanya saya ingatkan itu adalah dari jauh lah. Sekali pandang ternampak macam orang je sih. Tapi saya nak fikir positif lah, kan? Mungkin benda lain kot aku nampak. Mungkin benda lain lah. Jadi saya pun tak nak fikir bukan-bukan. Saya teruskan pekerjaan saya pada shift malam, shift tengah malam. Sehingga saya melihat dia bergoyang. Maka saya tahu apa yang saya nampak ni adalah sesuatu lah. Manusia yang tengah duduk yang hayunkan badan kiri dengan kanan. Langsung saya ke belakang pusing dan terus turun ke tingkat 2. Bila saya berada di tingkat 2, saya memanggil manager saya dan minta tolong untuk menghantar seseorang ke tempat saya sekarang. Suara saya menggigil, menggeletar. Mungkin kerana takut agaknya. Saya pun selalu tengok belakang waktu tengah telefon ni. Seram ke sih? Tahu-tahu kalau dia turun kat belakang tengah hayun badan. Telefon siapa? Tahu-tahulah. Tidak lama kemudian dia datang dan dia datang dan saya menyuruhnya mengikut saya dan menghantar makanan. Waktu tu makanan belum lagi sampai ke bilik pelanggan. Ya, pelanggan hotel. Jadi datang orang yang nak temankan saya. Dia bertanya kepada saya apa yang berlaku dan saya sangat takut sehingga tidak dapat bercakap dengan jelas, menggigil ketakutan. Kemudian dia bertanya, iaitu manager saya lah. Apa kau okey tak? Kau ni macam nampak something je. Saya hanya macam angguk-anggukkan kepala. Sebab tak nak Casey cerita panjang tentang benda yang saya nampak tu. Dia cakap tak apa. Dekat sini, yalah kau pun tahu kan, hotel kadang-kadang akan ternampak. Jangan fikir bukan-bukan, jangan fikir panjang lah Dah biasalah kat sini, kata manager. Dah biasa Ketika kami sampai di tingkat 6, saya menyuruhnya maju dulu. Kau jalan dulu boleh tak? Kau jalan kat depan tu Dia kelihatan risau, tapi tetap dia teruskan perjalanan di depan. Saya menunggu dekat lift. Kawasan lobi lift, dia yang jalan dulu. Sebaik saja dia pusing ke kiri, saya dapat lihat hanya dia ni tak bergerak, terkaku dekat spot dan saya tahu dia juga ternampak sesuatu. Dia segera kembali dan cuba call front office untuk hantar 2 pengawal keselamatan ni atas. Dia jalan dulu ni. Saya nampak kenapa tak gerak-gerak ni manager aku ni. Dia patah balik. Tiba-tiba dengar Casey dia telefon. Suruh security ni atas suruh ni atas sekarang. Tingkat 6. Urgent Telefon Casey. Kemudian dia dah suruh security ni atas
Saya pun cakap, turunlah dulu, jangan tunggu dekat lobi ni lah, sudahlah. Nanti dia muncul, kita baru nak masuk lift. Bayangkan kalau dia kejar. Dah sampai dekat tingkat 2, baru dia cuba call lagi security. Kami menunggu, tapi tidak ada yang muncul. Dia menelefon lagi dan mereka mengatakan semua dah okey. Dan hanya seorang tetamu yang secara tidak sengaja mengunci dirinya di luar bilik, cuba meletakkan sampah di luar. Oleh itu kami sedikit lega dan kembali untuk menghantar makanan. Casey, rupa-rupanya menurut security dekat luar tu beg sampah, Casey. Warna putih beg sampah tu. Tapi tak mungkin, Casey. Takkan beg sampah ada rambut? Security yang cakap ni. Masalahnya adalah ketika saya lalu bilik tadi, tidak ada sampah di hadapan bilik. Hanya selepas saya tolak dan saya terasa macam ada sesuatu dekat belakang saya toleh, ternampak susuk tubuh seperti orang tengah duduk. Kenapa Rasa pelik kan? Dan ini hotel yang dikongsi sama, terletak di sebuah hotel yang disebutkan yang saya tak boleh kongsi dengan anda. Selepas shift saya berakhir, saya jumpa security guard dalam locker room dan dia memberitahu saya bahawa sebenarnya tidak ada orang di sana dan dia hanya membuat cerita supaya kita tidak rasa takut. Oh, jadi dekat luar tu tak ada beg sampah lah? Tak ada. Aku cuma cakap aja. Kau tahulah manager kita ni. Aku cakap je beg sampah tadi. Aku dah clearkan pun. Tapi tak ada benda. Tak ada benda pun. Sampah pun tak ada. Kau nampak apa ni? Jadi betul lah saya nampak ada orang tengah duduk tu. Casey, itulah kisah pengalaman. Terima kasih daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Melayu. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia kiriman daripada pengirim kita. Baik, terima kasih pada yang sudah menonton Malam Seram di saluran YouTube channel Casey Champion, bukan saluran Malam Seram. Ini adalah saluran vlog dan review Casey. Tapi Alhamdulillah kita dapatlah join live bersama-sama dekat sini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk anda tekan butang subscribe sekiranya. Sebabnya baguslah kalau subscribe ni. Kalau saya buat Malam Seram, kadang-kadang saya buat kat sini, dapat juga notifikasi lah ya. Dan kalau sudi follow Casey dekat saluran ini, mengapa tidak? Jadi terima kasih pada semua. Dan yang ini saya nak kongsi kisah kiriman voice note yang saya katakan tadi sebelum saya berehat seketika sebentar nanti. Ini saya ulangi salam Casey, salam pada anda. Harap Casey boleh ceritakan kisah saya tentang makhluk perempuan yang baring bersama saya di atas katil. Tapi ini kejadian ini berlaku semasa saya masih kecil. Jadi kita dengar kisah daripada pengirim kita melalui voice note. Dan saya tengok ni daripada nombor dikirimkan, ini dari Singapura lah pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Salam Casey dan para penonton Malam Seram. Nama saya Aisyah dan saya ingin menceritakan sesuatu kisah yang telah terjadi semenjak saya kecil dahulu. Dulu bila kecil, saya dan keluarga saya sering pergi ke rumah makcik saya untuk berjumpa sama keluarganya dan bermain-main sama anak-anak yang berada di sana. Dulu umur saya 6 tahun, abang saya 12 dan saudara saya pun 13 gitu. So saya paling kecil. Satu hari tu saya nak tidur. Selalunya kita tidur satu bilik, tapi hari tu abang saya dengan saudara saya masih tengah main kat luar. So saya dah penat, saya pun nak tidur. Tapi tak tahu kenapa hari tu rasa pelik sebab selalunya saya boleh tidur senang. Tetapi hari tu nak tidur pun susah. Saya gulik-gulik, kejam mata, tak boleh tidur. Lepas tu saya tenunglah apa-apa yang kat bilik. Tenung sampai saya penat.
Saya pun tertidur. Semenjak saya tidur tu, terus saya terbangun agak 15 minit kemudian. Saya terbangun sebab rasa macam ada orang sentuh tangan saya. Saya lihatlah ke arah kiri saya nampak ada sesuatu perempuan ni tengah baring sama saya kat atas katil. Saya pun tengok wajahnya macam tak pernah nampak. Tak tahulah siapa ni perempuan. Rambut dia panjang, muka dia pucat gitu. Lepas tu saya tanyalah, tak tahu kenapa dulu bila kecil saya berani tanya siapalah ni lah, memang becok dulu bila kecil. So saya tanya, siapa kau? Kenapa kau baring dengan saya? Lepas tu perempuan tu tak jawab. Saya tanya lagi, kenapa kau baring dengan saya? Siapa kau? Who are you? Dia tak jawab-jawab. Lepas tu saya terus senyap sebab mata dia gerak tengok kat saya. Tapi badan dia masih tengah baring. Badan dia tengah menghadap bumbung. Saya pun macam takut sebab mata je yang gerak. Terus dia senyum. Senyum dia punyalah menyeramkan. Saya terus pekik. Hoi gitu. Lepas tu abang saya pun masuk bilik. Abang saya pun macam kalang kabut masuk bilik. Tanyalah, kenapa dik? Apa kau? Gitu. Saya bilang dia lah, ini perempuan lah nak baring dengan saya, tak nak jawab kenapa dia baring dengan saya. Lepas tu abang saya diri. Abang saya rasa macam keliru lah, macam pelik. Siapa? Tak ada orang baring dengan kau ni, kau tengah baring sorang-sorang. Terus saya pun macam nak lawan balik lah. Saya cakap, takkan abang tak nampak ni perempuan ni sebelah adik ni tengah baring gitu. Terus abang saya pun asyik cakap lah, tak adalah, kau jangan merepek, ni kau tengah penat ni. So abang saya pun duduk atas katil nak teman saya sampai saya tidur. Bila abang saya duduk tu, terus perempuan tu duduk. Daripada dia tengah baring, dia terus duduk. Dia duduk, lepas tu dia pegang-pegang abang saya punya shoulder. Tangan dia, abang saya pegang tangan dia. Terus saya macam naik marah bila itu terjadi. Saya pun marah lah benda tu. Saya cakap, oi, jangan pegang lah abang saya gini. Jauh lah, jangan pegang lah. Lepas tu tak tahu kenapa saya tulis kat lain arah lah kat bilik. Bila saya tulis balik je, benda tu dah tak ada. Lepas tu abang saya pun tak percaya lah. Abang saya sampai sekarang pun tak percaya. Saya bilang dia saya nampak pun dia tak percaya. Lepas tu saya pun tertidur dan terlupa lah. Bila kecil kan sedang lupa. Sekarang bila saya umur dah 25, saya ada hari tu ada termimpi sama perempuan ni sama juga tengah baring kat sebelah saya. Lepas tu lah kerana saya teringat tentang cerita yang telah terjadi kepada saya ni. Tak tahulah kenapa, mungkin saya pun ternampak apa-apa pun, entahlah, mungkin imajinasi saja. Begitu je lah Casey. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah dari Aisyah tadi. Ya, waktu kecil dia mimpi. Bukan mimpi lah, maksudnya waktu kecil dia sering diganggu oleh seorang wanita yang dia seorang nampak tidur dekat sebelah. Jadi dia akan marah kan, tepilah sana sikit lah. Waktu kecil lah. Jadi dia waktu tu tak tahu kan siapa yang datang kat sebelah. Abang dia datang, kenapa Aisyah, kenapa ni bising-bising? Ni lah kat sebelah ni tidur, kacau orang lah dia bang. Heish, mana ada orang kat sebelah kau? Waktu kecil, kalau seorang anak kecil cakap macam tu, seram lah. Dan kemudian benda ni berlarutan untuk beberapa kali pernah berlaku kan waktu dia kecil. Jadi setelah dia meningkat dewasa, wanita misteri yang hanya dia seorang nampak hilang dia. Dah tak ada lagi lah dalam kehidupan dia. Dan baru-baru ini dia mula mimpi balik tentang wanita yang tidur dekat sebelah dia. Adakah persoalan dia wanita ni nak datang balik dalam hidup dia dan tidur di sebelah dia?
Ataupun mungkin itu sekadar satu memori yang dia teringat kembali lah. Ya. Jadi kalaulah dia mimpi balik, dan mimpi balik itu dia mimpi, dalam mimpi dia mimpi yang dia tengah tidur dan dekat sebelah dia ada perempuan tu muncul. Seram juga ni. Beli katil saiz kecil, ya. Maknanya katil tu awak beli tailor made lah. Betul-betul saiz untuk awak seorang je tidur macam ni. Macam mana nak baring kat sebelah? Tak boleh. Itu solusi Casey lah. Beli katil, bang saya nak katil saya ukuran ikut badan saya je macam ni. Dia datang, alamak tak ada space lah. Tak apalah, balik je lah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dari sini aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Jangan kau mengganggu aku, jangan mainkan perasaanku, ya. Jangan takutkan aku, dirinya akan menjagaku, ya. Karena kala terapung, karena suara di laut, menangis dan ketawa kau selalu ada di minta. Mengapa kau masih di sini? Musik kamu tiada henti. Tak ingin ku lihat kau lagi, lebih baik engkau pergi. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Buka mata lalu sedar. Mimpi yang terasa nyata. Namun mengapa ku rasa takut yang tidak terkira, ya. Burung berbunyi di malam yang sepi. Lalu terdengar suaramu, ya. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih kepada yang sedang menonton Malam Seram, horror talk show bersama dengan saya Casey. Malam Seram bukan sekadar cerita seram. Terima kasih kepada yang sedang juga live chat dan juga moderator-moderator yang menjaga ketenteraman keamanan live chat. Di sini ingat, sini bukan macam wall anda, ya, dekat wall-wall page-page mana. Sini kita belajar hormat menghormati orang lain, supaya kita dapat belajar. Sebab kadang-kadang ni kita bila komen dekat zaman-zaman ialah media sosial ni kan, ikut sedap hati je, type je pada kita, ni saya jujur apa. Jangan jadikan kejujuran alasan untuk anda tidak beralas dan sopan bila anda type. Jadi ingat, yang penting kita saling menghormati. Bila kita belajar hormat orang, orang akan hormat kita. Barulah hidup kita ni lebih bermakna. Ya, yalah, main spam chat, jadi hati-hati. Moderator tidak akan berdiam diri sekiranya mendapati anda yalah dekat sini nak mencetuskan apa-apa, jadi supaya apa salahnya berbual baik-baik. Tak payahlah kita nak
bertengkar, mencetuskan sesuatu kan, tak salah cuba jadi orang yang bertamadun sikit. Okey, terima kasih sekali lagi pada semua dan saya nak ucapkan terima kasihlah pada yang sedang menonton Malam Seram secara live dekat sini maupun secara upload di channel Malam Seram. Dan tadi kisah daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman melalui voice note dan kalau yang lain nak kongsi kisah boleh seperti yang tertera kat bawah sini kan. Ini dia WhatsApp voice note +65 8131 0287 +65 8131 0287 dan kita nak berkongsi kisah pengalaman anda melalui panggilan. Saya akan telefon Casey, boleh call saya ada cerita tentang ni, saya akan telefon anda ataupun anda kirimkan rakaman suara anda. Sebelum tu Casey nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan pada malam ini dalam rancangan Malam Seram. Saya nak pergi ke nak tengok kiriman super chat, super sticker yang diberikan oleh geng Momok lah. Terima kasih lah banyak-banyak ya. Saya memang berterima kasih atas sokongan anda berikan. Cinta Hati Ayang, terima kasih atas sumbangan super sticker. I'm Wak Laki, terima kasih sumbangan super sticker. Marliana, terima kasih sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Sibli juga terima kasih sumbangan super chat. WMHBWA, Wan Muhammad Hamdan, terima kasih Wan Muhammad Hamdan. Selamat malam kepada semua yang mengeratkan silaturahim di channel ini. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita semua di dunia akhirat. Terima kasih ya Wan Muhammad Hamdan atas sentiasa kata-kata positif daripada anda. Alfira Alfian, terima kasih sumbangan super chat anda. Dan yang ini Kak Nurkia Jones, katanya Assalamualaikum KC geng-geng Momok semua. Waalaikumsalam. Suhu 15 darjah Celsius, terang benderang. Kari daging malam ni dan malam malam terang. Ini masa musim sejuk lah saya rasa ni. Kari daging malam ni dan tengah mengirai roti kirai. Salam dari dapur Shop Share. Ya, daripada Kak Nurkia Jones. Mengirai nampak. Walaupun jauh di England, tetap mengirai tidak dilupakan lah. Terima kasih Kak Nurkia. Okey, saya akan berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini ada audio lagi, ada. Assalamualaikum Casey. Kisah dia. Waalaikumsalam. Panjang ni kisah dia. Lemak. Okey. Kalau boleh voice note anda dalam 4 minit lah. 4 minit. 4 minit lebih tu bolehlah saya terima. Yang ini sampai 23 minit. Macam mana saya nak share 23 minit? Panjang ni. Ini bukan voice note Ini kira short film. Ya, kalau boleh yang kirimkan voice note anda terlalu panjang, boleh ringkaskan, tak apa. Yang ini saya akan ada masa nanti saya akan dengar balik dan kalau boleh saya pendekkan, saya akan potong-potong jadikan dia lebih pendek lagi lah. Panjang ni. Okey. Kita berkongsi kisah selanjutnya dulu. Yang ini datang daripada pengirim kita. Nama beliau adalah Syah Iskandar. Ya, Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Saya Syah Iskandar, peminat Malam Seram. Saya dengan isteri saya memang suka dengar Malam Seram, tapi lazimnya isteri saya jenis yang penakut, hanya dengar Malam Seram ketika saya ada di rumah. Saya ni bekerja sebagai seorang technician dan kerja ikut shift. Pernah sekali Casey terjadi kejadian seram dalam rumah saya ketika saya sedang bercakap dengan isteri saya. Waktu tu masih zaman-zaman baru berumah tangga. Lama dulu Casey. Masa tu belum ada Malam Seram lagi. Jadi inilah kisah pengalaman saya. Kita kongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah begini daripada Syah Iskandar. Waktu tu saya baru saja berumah tangga dan belum ada cahaya mata lah macam sekarang ni. Dulu baru berumah tangga dan isteri saya duduk di rumah. Alhamdulillah bila berumah tangga tu kami dah ada rumah sendiri Casey. Ini pengalaman yang saya nak ceritakan pada Casey dan yang sedang menonton. Saya kalau kerja shift malam, seringkali akan telefon dengan isteri dan berborak dengan isteri saya.
Biasalah Casey, zaman-zaman baru berumah tangga kan, masih ada lagi honeymoon period. So saya ni dekat saya punya tempat kerja lah. Nanti kalau ada masa terluang, saya akan telefon, tanyalah tengah buat apa kan, kenapa tak tidur. Biasalah cakap-cakap macam tu juga. Jadi satu kali tu saya sedang bercakap dengan isteri saya. Tiba-tiba saya dengar Casey, bunyi suara orang kedua. Isteri saya tengah bercakap ni, saya dengar suara macam suara seorang makcik. Hello. And then tengah bercakap dengan isteri, meremang bulu roma saya. Oh, ni remang Yang siapa tu? Tanya saya pada isteri saya. Siapa apa bang? Tadi yang cakap hello tu, mak awak kat rumah Iaitu mak mentua saya tanyalah. Mak awak tu mak mentua saya. Abang ni buat orang takut pula. Seorang lah bang kat rumah, mana ada mak. Abang, jangan main-main lah. Contohlah mungkin isteri dia macam tu lah. Jadi saya macam terperanjat lah. So tak adalah saya tukar topik ke si. Tak adalah. Tak ada apa-apa. Abang dengar tadi lain. Ni, kau jangan cakap lah. Saya tukar topik, konon-konon kawan saya takutkan. Orang asam lah dia ni. Asal bang? Dia lah rupanya. Ingatkan tadi dekat telefon ni siapa yang cakap hello tadi. Padahal tak ada kawan pun saya kat situ. Saya seorang. Kita sambung lagi berbual ke si. Tengah berbual. Nak dekat 10 minit lagi, dengar lagi suara. Hello. Casey, waktu tu saya dengar, saya diam. Tiba-tiba isteri saya cakap, Bang, abang, hello? Hello? Abang, tadi nampak macam ada makcik jalan dekat ruang tamu masuk dapur bang. Jangan fikir bukan-bukan lah awak. Bang, saya takut bang, kata isteri saya waktu tu. Dah, awak baca. Tenangkan diri. Isteri saya baca lagi 5 minit. Dia baca surah tak henti-henti ke si. Ulang. Awak dah okey belum? Saya nak start kerja ni. Hello? Okey bang. Casey, saya risau Casey keadaan isteri saya. Selepas habis satu job tu, saya terus ambil telefon, saya call lagi isteri saya. Waktu tu isteri saya dah tidur Casey. Kemungkinan dia tak angkat telefon. Sampai saja dekat rumah pada paginya, bila balik kerja, saya tengok isteri saya okey. Saya tanya semalam okey tak? Kata semalam selepas baca dan letak telefon tu, dia tidur ke si. Saya dengar 2 kali orang cakap hello. Isteri saya nampak kelibat macam seorang makcik masuk dapur. Selepas kejadian itu, oleh kerana kita baru pindah dekat rumah ni, kan baru pindah, saya dengan isteri ada duit lebih sikit. Kita pun buatlah majlis doa dekat rumah. Kenduri, panggil ahli keluarga, baca Yasin ramai-ramai dalam rumah. Alhamdulillah, tak ada lagi kejadian pelik yang berlaku. Tapi pertama kali saya dengar suara hello, meremang ke si bulu roma. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu pengalaman yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram, saudara. Ya, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan nampak bulan ni kat sini. Nampak bulan ni, saya teringat baru-baru ini, boleh saya katakan ini adalah satu pencapaian lah manusia sejagat. Apabila roket yang dilancarkan telah pun selamat mendarat di planet Marikh ataupun planet Mars, ya, yang dipanggil apa nama roket tu dia ada satu nama lah, saya lupa nama roket tu. Dan ini amat penting dalam sejarah manusia abad ini,
kerana dah berkali-kali cuba berlepas daripada planet bumi. Roket tu ada yang meletup bila berada di langit, belum keluar daripada atmosfera bumi. Kemudian ada yang dah sampai dah, bila nak landing tu. Jadi ini adalah satu kejayaan yang akan membuka lagi banyaklah pertanyaan-pertanyaan tentang planet Marikh. Dan saya dah tengok video-video yang dipaparkan di YouTube tentang roket yang mendarat tu, Perseverance kalau tak silap saya. Nah, nama roket dia Perseverance. Dia mendarat dan bila lihat tu, anda nampak planet Marikh ni macam bumi dia samalah, dia ada tanah kan, kemudian ada batu, ada bukit lah, tanah lapang lah, dan luar biasa sangat-sangat lah. Sungguh luar biasa. Jadi kita pun tak pasti sebenarnya apa yang ada, kehidupan-kehidupan yang ada. Tapi saya rasa kalau letak lipas ialah paling boleh hidup. It's amazing lah bila saya tengok ni keajaiban dunia ni. Kita duduk kat bumi kecil gini kat planet lain ada lagi dan it's amazing lah satu pencapaian oleh manusia. Okey. Dan satu lagi perkembangan tentang vaksin. Vaksin-vaksin yang dah pun mula diagihkan di Singapura, di Malaysia dah mulalah ada yang dapat jab vaksin tu. Dan pada yang akan pergi ambil vaksin tu, selamat maju jaya lah kepada anda semua. Di Singapura khususnya, pada yang mungkin sekarang ni tengah hot ni adalah percutian di atas kapal. Kalau dulu sebelum ni kan nak bercuti semua dalam negeri kan. Jadi kalau mereka di Malaysia, untunglah dekat Malaysia ni, kalau nak bercuti tu macam-macam negeri boleh pergi boleh pergi ke Pulau Tioman lah, boleh pergi ke Penang lah. Singapura ni kecil. Jadi bila ada peluang untuk naik kapal cruise to nowhere tu, semualah rebut peluang naik kapal. Dan alhamdulillah ada banyak kalilah kapal tu berlepas untuk pusing selama mungkin 3 hari 4 malam kan. Dekat atas kapal tu ada tempat makan, tempat beriadah, boleh tengok laut, pemandangan yang indah. Jadi mungkin ramai rakyat Singapura yang dah pun mula bercuti menaiki kapal. Malah cruise kapal ni pada bulan cuti bulan Mac ni banyak dah tempah habis untuk percutian lah yang ingin dilakukan. Okey, saya nak kongsi kisah satu lagi sebelum saya jawab panggilan ataupun saya hubungi pencerita kita. Yang ini datang daripada pengirim bernama siapa ni? Ini dia. Pengirim kita dengan kisah tentang mesin basuh. Mesin basuh katanya. Ini tajuk dia mesin basuh bunyi sendiri. Begini kisahnya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Alia. Ini pengalaman seram kami bercuti di Kuala Lumpur. Saya bercuti dengan 2 orang teman saya, Sarah dan Niza. Kita semua adalah kawan sepejabat. Kami berasal daripada negara Brunei Darussalam. Ingin bercuti di Kuala Lumpur pada hujung bulan Januari 2020. Kami telah menempah satu apartmen di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Apartmen ni adalah apartmen, saya tak perlu sebut nama dia, di Bukit Bintang. Pada 2 hari awal percutian, tiadalah kejadian-kejadian aneh, misteri yang pelik berlaku, tak ada. Macam biasalah 3 orang, 3 sekawan bercuti dekat Kuala Lumpur. Kan, keluar pergi shopping, balik lagi, tak ada benda ganjil berlaku. Jadi memandangkan ini percutian kami banyak menghabiskan masa dekat luar shopping. So bilik tu memang banyaklah, kita tak duduk pun, setakat letak barang je. Balik tidur, besok bangun awal pagi, keluar lagi, beli belah, jalan sana sini. Jadi lazimnya pulang waktu malam, baru balik ke apartmen. Pada hari ketiga, teman saya Niza memberitahu dia akan bermalam dekat apartmen, dekat sebuah kondo bersama kakaknya yang kebetulan juga bercuti di Kuala Lumpur.
Jadi daripada 3 orang sahabat tu kan, daripada 3 orang sahabat jadi 2 orang. Sebab salah seorang kawan bernama Niza ni kata, kakak aku pun ada kat sini lah, aku jumpa kakak aku kejap untuk satu malam ni. Dia pergilah jumpa dan bermalam dekat kondominium yang kakak disewa pada waktu itu. Sebelum pergi, Niza ada pesan pada saya, kepada Sarah, untuk matikan mesin basuh setelah habis semua selesai dry cleaning. Waktu tu seingat saya pukul 9 malam kot. Malam tu Sarah ada ajak untuk temankan dia tidur dekat katil king size dalam ruang bilik, memandangkan Niza tak ada. Kan dia kata, jom tidur dengan akulah. Masa tu Sarah ni dah macam tak sedap hati sebenarnya. Sebab tu dia minta teman. Yelah, Casey dah berapa hari dekat situ, tak ada pun dia suruh temankan tidur. Kita semua tidur bilik sendiri kan. Tiba-tiba malam tu Sarah cakap, Alia, malam ni kau tidur dengan aku boleh tak? Something is not right. Jadi Alia pun cakap, tak nak lah, kau tidur je lah seorang kat sana. Aku tidur kat katil ni sini je Bukan jauh pun, bilik kita sebelah-sebelah depan pintu. Okey lah. Kata Sarah, lampu jangan tutup lampu kau buka boleh tak? Okey. Jadi Alia kata tak payahlah kau tidur seorang, aku tidur seorang. Mungkin Alia jenis yang lebih selesa tidur seorang diri lah. Sebab tu Sarah minta teman. Dia pun tak selesa tidur sekatil dengan kawan. So untuk pengetahuan Casey, katil kami memang tak jauh Casey. Cuba bayangkan, masuk je pintu apartment tu akan nampak sebelah kanan kitchen. Depan di dining table dan living room, masuk je sikit, dalam 5-6 tapak sebelah kanan akan nampak bilik tidur. Depan dining table tu, dekat tepi pintu bilik tidur tu ada disediakan extra bed, katil yang satu lagi. Dekat situlah saya tidur, berdekatan dengan kitchen, seperti gambar yang dilampirkan. Ada gambar kecil juga ni Okey, saya tunjukkan gambar lah. Sekejap saya download, nanti akan saya kongsi gambar. So penjelasan dia lah, ni apartment yang dia sewa ni. Okey, mana tadi? Okey, jadi ini apartmen dia. Seperti yang dikatakan dekat sini, kisah yang berlaku ni, apartmen dia. Dia tunjuk gambar. Saya ulangi sekali lagi penjelasan dia, tentang apartmen hotel yang dia menginap ni. So apartmen dia seperti inilah. Bilik tidur, masuk je nampak kitchen. Kemudian masuk dalam lagi sikit, hanya beberapa tapak ada bilik tidur. Dan dia tidur dekat ruang tamu, dekat katil ekstra, seperti yang diletakkan arrow dekat situ. Katil ekstra ni menghadap ke arah, boleh nampak kitchen lah, nampak dapur apartmen yang dia sewa ni. So disambung kisahnya. Malam tu memang saya sedap tidur. Nyenyak ke si? Kerana mungkin satu hari shopping sakan. Saya tidur lebih awal daripada Sarah. Memandangkan Sarah nak tunggu mesin basuh tu siap. Dah siap, dia kena off dan masuk balik tidur. Tiba-tiba saya ada dengar jelas seorang berjalan pakai kasut. Pakai kasut ni, kasut wedges. Macam high heel, bunyi dia macam tu lah. Agaknya jalan dekat area dapur, dari kiri ke kanan berulang alik Casey. Cara berjalan tu macam cara Neza jalan. Tapi saya tahu Neza tu tak dekat situ. Neza kan berada dekat kondo kakak dia. Saya bangun dari tidur dan duduk dekat katil. Saya tengok belakang saya, dekat kitchen gelap. Pastilah tak ada orang kan. Tengok jam 4.10 pagi ke si? 4.10 pagi.
Disebabkan terlalu bising, bunyi telapak kaki orang berjalan tu, dan bunyi dia tak berhenti saya tak dapat tidur Casey. So saya baring je lah. Tapi saya ada rasa macam pelik. Dah lah sibuk hulu ke hilir dengan bunyi telapak kasut tumit tinggi tu. Dia basuh baju lah pula Casey. Dengar Casey, dia main mesin ting 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 ting, buka kerak kerum. Lepas tu saya duduk, saya tengok arah Sarah yang tidur dekat katil. Plan nak bangunkan dia, tapi takut kacau pula Casey. Tapi saya nampak dia tarik kaki dia yang nak tertutup dengan kain selimut. Saya baring balik dan tak boleh tidur lagi. Tiba-tiba macam 2 minit selepas kejadian itu, Casey, terdengar lagi mesin cuci baju tu. Mesin cuci baju? Macam ada orang on off dan ada bunyi muzik. Mesin tu kalau kita on, off, plug, dia akan bunyi muzik. Petanda mesin basuh kita dah siap. Terduduk saya terus. Kawan saya yang tidur tadi terus bangun dari katil, pergi dekat saya. Dia cakap, "Kau menyasar ke?" Dah dua jawab. Sarah terus pergi dapur cek mesin cuci. Mesin cuci tu, dia kata mesin cuci tu dah dimatikan. Dan dia soal saya kenapa lampu tutup. Aku cakap engkau tadi kan tidur buka lampu, kenapa kau tutup lampu? Masa tu tak tahu nak jawab apa dekat Sarah. Kenapa lampu boleh tertutup? Kan aku yang tidur dulu. Kalau aku tidur dulu takkan aku nak tutup lampu. Kita nak tidur lagi sampailah waktu pagi. Rasa takut ke si? Persoalan dia, siapa yang jalan dekat dapur tu? Dengar ke si? Keletak-keletuk bunyi tumit tinggi bergerak. Sepanjang percutian tu, kita diamkan ajalah. Kita anggap ada orang sebelah bilik yang mungkin buat bising. Kemungkinan. Beberapa hari lepas tu, kita naik balik Brunei. Semasa kita keluar nak kunci pintu bawa beg apa-apa, saya ada tanya cleaner yang tengah bersihkan bilik sebelah. Kak, nak tanyalah kak, ni bilik ni ada orang tinggal ke? Sebab saya sangkakan mungkin bilik sebelah yang bising, ada orang jalan-jalan kan. Kemudian pembersih kata, bilik sini tak ada dik, akak baru bersihkan untuk orang baru nak masuk nanti. Ish, kita semua terdiam ke si? Turun lift terus. Sebab semalam bunyi bising tu sangkakan kononnya bilik sebelah. Nak sedapkan hati, tapi masalahnya sebelah tak ada orang. Setelah beberapa hari kita balik Brunei, Sarah buka cerita lah. Masa kejadian tu, sebelum dia bangun dari katil, dia ada cakap sebenarnya kaki dia ada orang yang tarik. Sebab tu aku nampak kaki dia bergerak nak tepis. Macam ada waktu saya nampak kaki dia bergerak tu, waktu tengah malam yang mana saya terdengar bunyi orang berjalan. Saya ternampak ke si? Saya ingat lagi, Sarah macam tarik kaki dia. Patutlah malam tu aku nampak engkau ni asyik tarik kaki daripada selimut engkau. Ada orang pegang kaki aku lah. Tapi sebelum tu Sarah ada nampak ke si? Makhluk yang sedang berdiri tengok dia di sebalik pintu toilet yang ada di sebelah katil dia. Sekian terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama Malam Seram. Seterusnya, ini tengok ini siapa lagi ni? Kiriman daripada pengirim kita. Okey, ni saya dah ketengahkan tadi kejap Yang ini gara-gara seronok berbual dengan rakan sekerja sampai diganggu di bilik hotel Melbourne, Australia. Dan ada kongsi sama ya. Katanya, salam Casey, saya dash furious nak kongsi cerita seram dan isteri tersayang. Boleh gunakan nama saya
Kak M Oh, isteri saya nama Kak M ke macam mana ni? Cerita bertugas. Okey, nanti saya akan cuba tengok. Sebab anda ada kirimkan macam apa ni? Ni voice note ke video ni saya tak pasti. Nanti saya akan cuba periksa sekali lagi. Kalau mungkin tak sempat malam ni, saya akan sambung esok lah ya. Terima kasih. Okey, yang ini selanjutnya daripada pengirim kita yang hantarkan saya juga WhatsApp ni. Ini kata Farida. Assalamualaikum, saya Farida. Waalaikumsalam. Cerita malam ni seram KC. Anyway, keep up the good work. Terima kasih Farida. Tadi ketika KC sedang bercerita, tiba-tiba pintu rumah saya ada orang ketuk. I was sitting at the living room, tengah tonton rancangan KC melalui saya punya TV. And then bila dengar orang ketuk pintu, saya pelankan suara. So I stood up lah, tak nak fikir bukan-bukan. Pergi dekat pintu, tengok dekat lubang pintu, there's no one outside. So untuk fikir yang positif, ya, mungkin orang tu dah ketuk salah rumah di jalan. Saya duduk balik KC, dia ketuk lagi. Saya tak nak bangun tengok. Siapa nak ketuk pintu rumah saya KC? Pukul 12 lebih tengah malam. So here I am messaging you. Hopefully you bacalah saya punya kejadian yang baru berlaku tadi. Okay, terima kasih. Yang ini daripada pengirim kita. Siapa lagi ni? Okay, ni dah diketengahkan. Okay, ini datang daripada pengirim. Mana? Syasha nama dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kejadian seram. Ini berlaku pada saya. Dan Casey, to be honest, saya sebelum ni memanglah agak skeptical. Mungkin skeptical tu maksudnya macam susah nak percaya. Kalau tidak ada bukti yang sah. Macam itulah. Saya tidak terlalu percaya dengan benda-benda ni. Saya tahu makhluk ni wujud. Tapi untuk human interaction, maknanya manusia ni terserempak dengan hantu, nampak depan mata dia berjalan, itu bab tu saya agak susah sikit nak percaya. Tapi saya tahu makhluk ni wujud. Sampailah juga saya terkena benda ni. Yang ini kejadian berlaku ketika saya menginap di sebuah hotel di Bandung, Indonesia. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Kejadian seram ini berlaku ketika saya bercuti dan menginap di sebuah hotel di Bandung, Indonesia. Saya bercuti bukan seorang diri, bercuti dengan keluarga saya. Keluarga saya ni iaitu saya dengan suami, kami berdua, bersama dengan keluarga mertua saya, iaitu ibu mertua, ayah mertua dengan adik ipar perempuan saya. Kami menetap di hotel yang sama tapi bilik berasingan lah. 2 bilik connecting room. Kejadian seram berlaku apabila suami saya ni pada pukul 10 malam dipelawa oleh ayahnya untuk turun bawah isap rokok kejap. Suami saya ni pun apa lagi? Dia pun keluar lah, kata, "Yang, abang turun bawah ikut bapak kejap isap rokok." So saya pun benarkan suami saya. Dia pun keluar. So waktu tu saya dah mengantuk sangat kisah sebenarnya, nak tidur ni. Bila suami keluar tu, alamak, terpaksa saya nak kena tidur seorang. So saya pun panggil adik saya, yang adik ipar saya lah, yang ada dekat sebelah. Saya panggil, Nana. Oleh kerana ini connecting room, bilik kami ni ada satu pintu, tengah-tengah tu boleh keluar masuk, tak payah keluar daripada bilik. Nana, ya kak? Nanti temankan kakak kejap boleh tak? Nanti abang dah balik, kau masuk bilik lah tidur kata saya pada adik ipar saya. Adik ipar kata, okey kak, kejap. So saya tunggulah, tengah tunggu sampaikan saya tertidur kisi. Bila saya tertidur, tiba-tiba saya rasa sesak nafas. Tak boleh bernafas kisi. And then bila saya buka mata ni, tak boleh bernafas. Bilik tidur saya gelap. Nak bercakap pun tak boleh, kata beliau.
So apa yang berlaku, saya nak cuba panggil adik ipar saya, nak panggil sesiapa, nak berteriak tak boleh. Casey, seolah-olah dada saya ni macam kena hempap tau. Macam ada orang henyak-henyak dada saya. Sampaikan tercungap-cungap saya dibuatnya pada waktu itu. Tak boleh bernafas. Saudara para penonton Malam Seram, waktu tu saya rasakan macam saya ni dah hujung-hujung nyawa dah. Ini kalau terus saya tak boleh bernafas dengan sempurna, kemungkinan saya boleh mati. Bolehlah curi-curi tarik nafas, dia masuk sikit, tapi tetap kisah tak cukup oksigen untuk tubuh badan saya. Casey, saya tutup mata saya pejam mata. Dalam hati saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak nak mati dekat sini, selamatkanlah aku, kata saya. Pejam mata dan saya cuba, Casey, cuba baca ayat kursi dalam hati. Baca, mulut ni dah tak boleh bercakap ni. Baca sampai saya lafaz. Saya buka mata, Casey. Tiba-tiba saya boleh rasa ada macam orang, sesuatu yang duduk dekat dada saya ni bangun baru saya terbatuk-batuk saya dibuatnya. Casey, tiba-tiba dengar suara adik ipar saya. Kak, are you okay? Adik ipar saya datang. Kemudian dia tanya, asal gelap sangat bilik? Adik ipar saya buka lampu. Saya tanya, lama nak kakak panggil kau tak datang. Apa pula lama, kak? Baru. Casey, kejadian ini berlaku dalam masa 5 hingga 10 minit, Casey. Dia bukan macam saya tertidur, kemudian adik ipar saya kat sebelah lupa nak datang. Tak, Casey. 5 to 10 minutes. Jadi maknanya saya cakap dengan adik ipar sudah datang. Adik ipar saya kata, okey kak, saya dah mengantuk, saya tertidur. Waktu itulah gangguan berlaku. Dan lampu tertutup, tak boleh bernafas. Sampaikan adik ipar saya masuk. It was that fast. Casey, kalau saya tidak lawan, saya tak tahu apa jadi dengan saya. Tapi memang seram sangat-sangat. Sejak malam tu, itu adalah malam yang pertama, Casey, kita berada dekat Bandung. Sejak malam tu, kalau suami saya nak keluar isap rokok dengan bapa dia, nak keluar bilik tinggalkan saya seorang, saya akan pergi bilik sebelah, duduk dekat sana sampai mereka balik. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Seram Nasib baik bila dia tengah baca-baca ayat kursi tu, dia buka mata macam, yelah, bayangkan tengah baca-baca, Allah la ilaha illallah, tengah baca. Bila dia boleh lafazkan tu, dia buka mata, kat depan muka dia tak macam kan? Kalau macam tu terbantut saya nak baca. Terima kasih perkongsian yang cukup seram kisah tadi, ya. Okey, alhamdulillah, syukur saudara kepada semua yang sedang berkongsi kisah pengalaman anda untuk Malam Seram. Terima kasih banyak. Dan Masya Allah, saudara, terima kasih atas sumbangan super sticker, super chat yang Casey terima pada malam ini, ya. Terima kasih daripada mana ni? Okey, yang ini daripada pengirim kita, Kainish. Terima kasih Kainish, sumbangan super sticker anda. Dan Masya Allah, Brother V. Daniel Titus, sumbangan anda katanya ikhlas, Casey. Dari saya, ini besar sumbangan anda, ya, dari saya, dan sebahagiannya ialah duit raya untuk anak-anak Casey in advance. Bulan Rejab ni, tapi alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih banyak, ya, kepada Bro V. Daniel Titus yang seringkali memberikan sumbangan untuk menyokong saluran Malam Seram. Semoga kami di Malam Seram dimurahkan, dipermurahkan, ditambahkan rezeki. Salam Rejab, Sya'ban, Ramadan, the Trinity of Holy Month in Islam. Ya, betul,
3 bulan yang adalah banyak kelebihan ya pada bulan-bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Semoga kita dapat jugalah dipanjangkan umur untuk terus ketemu dengan bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Terima kasih Bro V Daniel Titus, V Azim Kadirov atas sumbangan yang besar daripada anda untuk saluran Malam Seram. Terima kasih kepada Kak Nur Kiajun sekali lagi sumbangan anda. Casey akak dah kena vaksin bab kerja di farmasi. Buat masa ni alhamdulillah keadaan akak sihat, tak ada side effect dan belum jadi zombie. Janganlah Kak doa macam tu. Tapi untuk yang dapat vaksin, WHO dah cakap siapa? Who is who? World Health Organization mengatakan anda yang dah vaksin ni pun jangan ambil sambil lewa. Maknanya jangan anda rasa diri anda dah kebal, masih tetap lakukan social distancing, gunakan mask, jauhilah tempat-tempat yang mungkin ramai orang kan, cuci tangan, jangan pegang muka dengan tangan kalau tak cuci. Jadi itu benda masih lagi harus dipraktikan sehinggalah vaksin ni mungkin dapat diberikan 100% pencegahan daripada virus COVID-19. Dash Furious cerita via WhatsApp di Melbourne macam best gitu. Kisah. Okey, nanti saya tengok Tadi anda kirimkan yang tu ceritanya tu tentang voice note tu ke ataupun itu video Saya nak tahu jugalah. Takut nanti saya putar video bukan suara nanti wasted pula ceritanya. Mungkin boleh WhatsApp Casey, boleh. Kalau tidak malam ni, Casey akan cuba ketengahkan esok Yang ini datang daripada pengirim kita, daripada Kak mana tadi tu? Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Kak Supiah. Kak Supiah nak berkongsi pengalaman tak seram sangat lah Casey. Tapi Casey bacakanlah pengalaman kakak ni. Kak Supiah kongsi. Okeylah, kita kongsi kisah daripada Kak Supiah. Tajuk cerita dia berkenaan dengan kejadian seram ini. Kejap, mana tadi kisah Kak Supiah tadi tu? Okey, kita sambung selepas ini dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kata Kak Supiah, kisah ini berlaku waktu kakak masih lagi muda Casey, pada usia 22 tahun. Kawan baik kakak kehilangan arwah nenek yang meninggal dunia. So kakak pergilah ziarah rumah kawan baik. Sampai dekat rumah kawan baik ni, kita akan masuk ke dalam rumah dia. Kebetulan nenek dia meninggal pada waktu malam Casey. Sampai dekat rumah dia jam 10. Dan dia memang sangat rapat dengan arwah nenek. So sampai dekat rumah jam 10, bila kita masuk dalam rumah tu, kita akan pergi ke di mana bilik jenazah tu ditempatkan dalam satu bilik. Kita akan pergi dan kawan bawa lah masuk dalam. Dia pun buka lah kain batik lepas yang menutupi wajah nenek dia. Masa tu jenazah belum lagi dimandikan. Seram Casey. Sejujurnya pada waktu itu, bila nampak wajah arwah nenek, kakak terperanjat. Casey, rambut dia putih lebat, panjang mengurai. Walaupun tutup mata, kakak tengok wajah pucat dia membuat kakak rasa takut. Jadi kakak pun suruh kawan tutup balik dan kakak pun peluk dia lah. Memberikan dia sedikit ketenangan kehilangan orang yang disayangi. Masalah dia mula timbul. Kakak duduk dekat situ nak dekat sejam setengah baru kakak pulang. Pergi seorang diri ni. Bila balik pun seorang diri tengah jalan, wajah arwah tu masih terngiang-ngiang Casey. Masuk lift, jalan dekat koridor. Dan benda ni berlaku untuk beberapa malam lagi. Walaupun arwah dah dikebumikan. Kakak diganggu untuk beberapa malam. Casey, tak tahulah pada waktu itu kakak ni kenapa. Tapi tengah baring,
tingkap bilik kakak nampak macam arwah tengah berkafan ke si. Nampak muka arwah yang pucat, mata tertutup, tengah berkafan dengan biasalah kain kafan putih. Dekat tingkap tengah berdiri, tengah tengok kakak yang ada dalam bilik. Beberapa kali untuk beberapa malam kakak terpekik-pekik, sehingga kan bapa dengan mak masuk tanya kenapa. Kakak tunjuk-tunjuk dekat tingkap, tapi mereka tengok memang tak ada apa-apa dekat luar. Jadi bila bapa dengan mak tanya kenapa, kakak cakap tentang kejadian yang berlaku. Pergi ziarah rumah kawan, arwah nenek meninggal, dan ternampak wajah dia sampai sekarang dekat dalam minda ni. Wajah arwah kakak tak boleh lupakan Casey. Dia menghantui tau. And then apa yang berlaku, menurut abah lah, menurut bapa kakak pada waktu itu, dia kata selepas benda ni kerap berlaku untuk beberapa malam, kakak masih lagi ternampak wajah arwah dekat tingkap ni. Kadang-kadang tengah tidur, arwah datang dalam mimpi ke si. Nampak wajah dia seram ke si, tak boleh tidur, dan kakak ni sentiasa rasa takut. So bapa cakap kemungkinan kakak ni kena pergi jumpa berubat. Pergilah ke si, jumpa berubat dengan seorang pakar perawat. Yang ini pakar ni dululah dia ada sebuah tempat merawat di Gelang. Jumpa pakar tu dengar cerita kakak. Dia cakap, oh kamu ni kemungkinan kena badi mayat. Badi mayat ke si? Sebab kakak tengok sekali, kakak teringat-ingat terngiang-ngiang. Jadi apa yang nak kena buat? Dia cakap badi mayat nak kena rawat lah. Cara rawatan dia antaranya pergi dekat kubur yang orang dah meninggal tu, ambil tanah dia. Kemudian ambil tanah tu, masuk dekat dalam baldi, bancur dengan air, kemudian mandi air tanah tu. Itu saranan yang diberikan. Bapa, kakak dengan mak pun keluar. Kemudian bapa nak buat ni, mak marah. Dah lah bang, jangan percayalah benda-benda macam ni. Ada kepatut pergi kubur orang mandi air tanah, kata mak. Mak marah. Dah lah, ikut saya cuba, nanti saya cari ustaz. Jumpa seorang ustaz. Ustaz pun cakap dengan mak dengan bapa, kata ini tak ada apa-apa. Ini cuma imajinasi yang mungkin tak dapat lupakan. Benda yang menyeramkan tu berlaku pada diri saya lah. Manusia ni akan ada memori yang ingat benda-benda yang baik dan benda-benda yang tak baik. Antaranya benda yang seram, dia akan simpan memori tu. Jadi ustaz pun kasihlah sepotong ayat. Sebelum tidur setiap malam ulangi sepotong ayat ni, supaya kita lupakan benda yang buruk, kita ingat pada Allah. Kata ustaz, buatlah. Buat, baca, gigi ke si. Ustaz suruh baca 3 kali, kakak sampai baca 10 kali waktu tu. 10 kali kakak ulang sebelum tidur. Takut ke si? Alhamdulillah beransur pulih. Alhamdulillah ke si. Nasib baik ada mak. Kalau ikut cakap bapa, tak kena mandi air kubur. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itulah kisahnya, ya. Nasib baiklah ada mak dia, ya. Tapi tak tahulah, sebab saya juga pernah dengar orang kata, kalau ini saya dengar, saya sama ada benar ataupun tidak, awak rujuklah pada yang arif, ya. Saya cuma berkongsi daripada apa yang pernah saya ceritakan. Ada yang kata, oh kalau mandi mayat kena gunakan sabun. Sabun yang digunakan untuk mandikan mayat tu, sabun tu orang tu kena pakai balik. Saya pernah dengar orang cerita macam tu. Ada gunakan macam tadi, tanah kubur pernah, ambil tanah tu, ya, bawa balik, tanah tu masuk dalam besin, tuang air, kemudian bancuh air tanah tu mandi untuk hilangkan badi mayat. Macam kisah lah, cara. Tapi nasib baiklah mak dia tegur, kalau tidak dia kena mandi air tanah kubur. Mandi air tanah kubur. Nanti Tok Adi datang, Tok Adi tanya, dah mandi? Macam-macam kisah pada malam ni. Okey, itu perkongsian lah. Tapi kata ustaz tu memang betul lah.
manusia ni kan kadang-kadang bila ternampak suatu kejadian, macam kalau kita nampak aksiden pun, ada orang dia akan ingat balik aksiden tu. Dia ingat kan benda tu buat kita trauma. Ya, benda-benda traumatize ni kita akan ingat lah. Jadi macam mungkin oleh kerana wajah arwah nenek kawan baik dia tu amat mungkin menyeramkan pada dia lah, dengan rambut dia putih tebal, dan walaupun tutup mata, muka pucat dia teringat terngiang-ngiang wajah tu. Sampailah dia terbawa dalam mimpi, dia tengok tingkap macam arwah dekat tingkap tengah tengok dia. Bab tu memang seram. Okey. Yang ini daripada pengirim kita, daripada siapa ni? Saini Aris. Betul tu Kesi, saya pun pernah dengar pasal sabun tu kan. Pasal sabun, ambil sabun orang meninggal tu, sabun tu gunakan satu badan basuh, mandi. Itu sabun orang meninggal pakai, tapi tak tahulah. Kadang-kadang mungkin mujarab Wallahualam. Saya tak nak cakap betul salah lah, tapi seram lah kalau disuruh nah ni sabun ni dah orang dah meninggal ni, kau pakai untuk hilangkan badi mayat. Kenapa tak boleh pakai sabun yang tekan-tekan kalau itu saya boleh pakai lah, bukan bekas dia kan. Orang meninggal mesti pakai sabun buku pakai sabun tekan lah. Sekarang zaman moden macam-macam ada, pakailah Rejoice. Tak tahulah. Okey, kisah tentang di Melbourne tu akan saya kongsi. Mungkin esok lah sebab dia kata ni adalah video ke si. Video saya akan cari jalan sebab nak sync video tu kepada komputer saya mungkin agak lama sedikit. Jadi insyaAllah saya akan kongsi esok. Okey, ni last cerita saya nak ketengahkan. Ya. Kita hubungi teman kita ni. Jom. Last. Hello, selamat tengah malam. Ya, selamat tengah malam Kesi. Siapa bercakap? Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Adam. Adam, panggilan dari mana Adam? Daripada Shah Alam, Selangor. Oh, orang Shah Alam jadi Adam, tadi bunyi bising sikit bunyi apa tu? Oh, saya tengah rehat je. Oh, bila anda bercakap dia macam Oh, sebab saya pakai earpiece. Oh, kalau boleh jangan guna earpiece boleh tak? Dia agak bising sikit. Oh, okey kejap Kan Adam cakap je macam okey, dah clear dah. Ini jelas. Okey, bagus Adam. Jadi anda kata ini kisah tentang apa ni? Nak diceritakan, silakan. Okey, kisah ni bermula lama lah. Tak silap saya dah 5 tahun lepas lah. Tapi masih berulang lagi lah kisahnya. Suatu hari tu pada pukul, saya dulu duduk rumah flat kan. Okey, rumah flat saya ni, flat jiran saya belakang dengan depan sini, dapur dia akan berhadapan kan. Akan bertemu lah dapurnya kan. Jadi nak dijadikan cerita, pada jiran saya nak jual nasi lemak. Dia buka kedai selalu kira prepare pukul 3 pagi macam tu kan. Jadi bila dia nak prepare tu, dia buka tingkap semua, nak kat dapur semua, dia akan nampak bahagian belakang kan. Jadi dekat, nak dijadikan cerita, dia nampak hantu bungkus melompat. Lepas tu dah banyak cerita tentang hantu bungkus ni kan. Sebab selama ni memang ada banyak. Sedangkan ayah saya pun pernah nampak. Lepas tu jiran saya pun, dia nak balik pada pukul 1 malam, dia nampak dekat atas bumbung tu dia terpacak kat situ. Oh, jadi jiran anda selepas penampakan tu dah tak jual lagi ke atau berpindah ke tempat lain? Dia seminggu dia tutup. Lepas tu dia jual macam biasa. Yelah. Lepas tu nak dijadikan cerita lagi, baru-baru ni dalam sebulan lepas kot dia jumpa lagi.
Dia nampak dia buka tikap tu Casey. Dekat belakang rumah dia tu betul-betul terpacak. Jadi dia cakap dekat jiran saya, semalam dia nampak dekat belakang rumah ni ada benda makhluk ni kan. Saya ketika tu tengah lepak. Jadi bila kawan saya cerita, tak jadi nak balik sebab saya pun dah berpindah ke tempat lain kan. Jadi itu sajalah Casey. Terima kasih sudah berkongsi kisah tentang jiran yang jual nasi lemak ternampak makhluk gula-gula. Selamat malam. Selamat malam. Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Malam Seram. Terima kasih pada yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Terima kasih pada brother tadi. Jiran ni kisah jiran lah yang dia dengar cerita. Jiran diganggu. Terima kasih banyak. Okey, esok saya akan cuba ketengahkan kisah daripada teman kita. Dia ada video ni kirim kepada Casey cuba upload. Dan saya cubalah kalau ada masa esok saya akan cuba edit voice note yang saya terima panjang tu. Okey. Ini daripada private message ni. Private message apa ni? Okey. Daripada Fina. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Best Malam Seram ni Casey. Tak kisahlah dekat channel mana pun, janji Malam Seram jalan terus. 2 hari lepas saya sedang dengar repeat mode Malam Seram yang lama-lama Casey. Tiba-tiba saya punya YouTube channel ni ditukar kepada saluran YouTube channel lain Casey. Sumpah saya tak bohong, dia skip. And then saya macam terfikir, bila masa Casey ada mainkan lagu Lingsir Wengi. Casey dia main lagu Lingsir Wengi. Waktu tu ingatkan sound effect Casey. Bila saya tengok, kenapa video ni sampai dekat sini pula? Tak mau nyanyi lagu tu seram walaupun tak tahulah lagu tu tentang apa kan. Jadi seram je lah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Saya rasa bersyukur sangat. Terima kasih banyak atas sumbangan super chat, super sticker yang anda berikan untuk menyokong Malam Seram. Jumpa lagi esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Bye-bye semua. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod. Ha ha ha!